dekat materi baru. Belum lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binasta'inu wassalatu wassalamu ala rasulil amin Nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Muka surat 177 177 surah Al-Anfal. Kita habis dah surah Al-A'raf. Sekarang kita masuk surah Al-Anfal. Berdoalah selalu, moga-moga Allah Ta'ala izinkan kita habis sebuah Quran insya-Allah. Haji Nazri dia senang dia ambil hak mula dengan hak akhir. Surah Al-Anfal. Malam kita balik ke? Malam kita balik ke? Adik ni. Oh dia balik mana? Balik mana? Ya, surah Al-Anfal. Masuk dekat. Tu, sahabat-sahabat kita. Masuk dekat. Kenapa menyendiri? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم nipih maya wa aslihu makhraj ha tu dia dalam apa nama, dia atas sikit daripada ha tu dia dalam dada kita. Tu ha besar. Kalau ha kecil ni atas sikit, bagi lincin. Kali lagi. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Wa ati'u Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Rasulahu maksilah tawilah kena panjang. Ni tadi baca 2 harakat tak betul, kena baca panjanglah. 5 atau 6 harakat. Kali lagi. Wa rasulahu ni. Tengok. Wa rasulahu. 5 atau 6 harakat. Apanya maksilah tawilah, pasal lepas pada dhamir tu ada hamzah. Jadi kena baca bagi panjanglah. Ingat kaedah bila ha dhamir lepas pada dia ada hamzah, maksilah tawilah. Tawilah panjang. Tawilah tu panjang. Wa ati'u Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin.
Sampai elok. Alhamdulillah. Kita ambil satu ayat dah, berarti terkejut. Pasal hari ni kita pengenalan, jadi kita nak tahu apa maksud surah Al-Anfal, kemudian apa kaitan dia, no? Okey, kita tengok tajwid dulu. Boleh kita berhenti terkejut tu? Boleh ah. Esok kita mari sambung lagu tu juga. Allahu akbar. Yas'alunaka 'anil anfal. Nun mati bertemu dengan fa pada kalimah al-anfal ikhfa. Ana nun mati bertemu dengan fa pada kalimah al-anfal tu ikhfa. Kemudian waqaf, benar, sebelum waqaf, sebelum huruf yang terakhir bila kita waqaf ada huruf mad pada mad arid li sukun. Jadi kita kena panjanglah al-anfal, jadi penuh isbah, penuhkan dia. Al-anfal ma'arid lis sukun. Qulil anfal, sekali lagi nun mati bertemu dengan fa ikhfa apa? Haqiqi. Ikhfa haqiqi. Okey. Anfalulillah. Tadi kita berhenti jadi 6 harakat, kita panjang. Sekarang kita tak berhenti, dia balik kepada asal je, mat asli lah. Al-anfal tu baca 2 harakat je. Tadi kita waqaf, tak apalah kita baca 6 harakat. Okey. Lillahi war rasul. Sekarang ar-rasul pula jadi ma'arid li sukun. Pasal apa? Sebab huruf sebelum huruf terakhir itu ada huruf mad. Jadi kita kena jadikan dia mad arid li sukun. Sebab atas lam tu bukan sukun, lam tu ada kasrah. Sebab tu kata li sukun. Dia arid li sukun. Mana di sukun itu didatangkan. Asal dia tak sukun pun, kasrah. Tu dia kata arid li sukun. Kita panjang kenapa? Kerana sukun mendatang. Fattaqullaha wa aslihu. Itu saya dah terang tadi ni. Ha dengan ha. Macam kita kata hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah tu ha bulat. Nah, tu ha dia kita kena bagi bunyi dalam dada. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Tu ha. Ada orang yang tak boleh nak beza. Antara hal kecil dengan hal besar kan. Zata bainikum. Baina jadi apa mat? Apa nama mat apa? Matlin. Baina, sebab sebelum ya ataupun sebelum waw ada kasrah, jadi matlin. Okey. Bainikum. Tak ada apalah, zahar. Wa ati'ullaha wa rasulahu tu. Lepas pada ha ada hamzah, jadi maksilah tawilah. Maksilah tawilah, panjang, jangan panjang. In kuntum, nun mati bertemu dengan kaf, ikhfa haqiqi. Kuntum, nun mati bertemu dengan ta, ikhfa haqiqi. Tum mu'minin, mim bertemu dengan mim, idgham mithlain. Makna kena dengunglah, tutup mulut rapat-rapat, beserta dengung. Sebab apa? Sebab huruf yang sama. Huruf yang sama. Mithlain tu makna apa? 2 huruf yang serupa. Mukminin, sekali lagi kita berjumpa sebelum huruf terakhir ada huruf mad, dia jadi apa? Ma'arid li sukun. Habis tajwid. Kita tengok pula apa makna surah Al-Anfal. Al-Anfal ni apa dia? Anfal ni senang ingatnya apa dia? Harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Tapi di sana adalah beberapa khilaf di kalangan ulama mufassirin. Ada yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan anfal itu 1/5 saja, itu anfal. Yang lain itu ghanimah. Ya, berdasarkan firman Allah, walillahi khumusahu walirrasul. Walillahi khumusahu walirrasul. Sebab itulah ayat ini dia kata apa? Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakan bahawa al-anfal itu adalah milik Allah dan Rasul. Makna milik Allah dan Rasul itu 1/5 saja. Yang lain-lain tu Nabi SAW bagi kepada para sahabat dan orang-orang yang baru masuk Islam. Jangan kita silap lah. Sebab ada disebut ghanimah, ada disebut anfal. Ada di kalangan ulama mufassir mengatakan bahawa al-ghanimah tu keseluruhan harta yang dirampas daripada peperangan bertemu dengan orang-orang kafir.
Ada orang sebut tu. Dan di dalam ghanimah tu ada satu bahagian dipanggil al-anfal. Al-anfal tu pada 1/5 daripada harta rampasan peperangan yang berlawan dengan orang kafir. Kalau kita berkeli sama kita, ada harta dia tinggal, itu bukan ghanimah lah. Ni kita bertumbuk dengan orang mati, kita balas dia, kita ghanimah. Itu pelau medai, main make up. Oi, tak boleh lah tu. Hak tu bukan dia. Keli sama kita kan, dia tinggal harta, kita balas tu bukan dia. Yang dikatakan ghanimah, yang dikatakan al-anfal ni ialah apa? Harta yang ditinggalkan oleh orang kafir apabila bertembung berperang dengan orang Islam. Kita tak boleh sebutlah perang tu mudah-mudah, tuan. Perang ni bukan kita mudah-mudah ya kita boleh pergi serang orang kafir. Tak boleh. Sebab orang kafir ni pun ada banyak jenis. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi, ada kafir mu'amad, macam-macam. Tak boleh kita tengok orang kafir terus kita nak ni. Macam tepi pekan berseri tu tengok Cina kafir, Rom, tak boleh. Kita balas awal dia. Bukan dia tu, dia ada cara dia. Dan nak perang pun dia ada pula syarat-syarat dia, cik mak dia. Tak boleh. Kalau orang perempuan kita tak boleh kacau kanak-kanak, kita tak boleh bunuh. Kalau cara contohnya dia duduk tengah duduk semayang, cara dia lah. Kita tak boleh kacau. Kan? Kalau kamu nak dalam hadis Nabi sebut, kalau kamu lalu di tempat ma'bad, mana tempat sembahan orang kafir, dia tengah duduk dalam tu, dia selamat. Kita tak boleh kacau dia. Sebab dia bukan kenal. Yang kita boleh perang ni ialah yang lawan kita. Yang lawan kita ataupun menunjukkan sikap nak lawan kita. Kan? Ataupun dia buat kenak ke kita, yang tu boleh. Panjanglah cerita tu. Okey. Allah kita ambil di sini, kita kata Al-Imam Bukhari telah meriwayatkan secara muallaq. Dia kata daripada Ali bin Abi Talhah dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata yang dimaksud dengan al-anfal dalam ayat adalah harta rampasan perang secara umum disebut. Sebelum harta ini diperuntukkan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam saja dan tidak boleh bagi siapa pun mendapatkannya meskipun sedikit. Begitu juga perkataan ini disebut oleh al-Imam Mujahid, Ikrimah, Atha, Dhahhak, Qatadah, Atha al-Khurasani, Muqatil bin Hayyan, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dan selain daripada mereka. Maknanya boleh kita katakan muttafaq alaih lah. Maknanya kesemua di kalangan ulama mufassirin, di kalangan sahabat dan tabi'in menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan al-anfal ni ialah harta rampasan perang. Jadi kalau orang tanya kita hampa duk mengaji Quran tu, apa maksud surah al-anfal? Al-anfal tu pada kita nak jawab kenapa ya? Al-anfal ialah harta rampasan perang hasil daripada peperangan antara orang Islam dengan orang kafir. Okey. Dah boleh boleh jawab tahu tu tak parah. Ada lagi definisi yang lain. Dia disebutkan bahawa yang dimaksudkan dengan al-anfal adalah bahagian yang 1/5 saja. Bukan semua 1/5. Yang semua macam saya sebut tadi lah, secara ringkas saya sebut mula-mula tadi kan. Maknanya semua harta yang ditinggalkan oleh orang kafir yang kalah perang itu dipanggil apa? Ghanimah. Ghanimah. Secara umumnya ada yang kata ghanimah tu harta yang dibagi kepada orang Islam. Al-anfal tu yang dibagi yang menjadi milik kepada hak Allah dan Rasul berdasarkan ayat walillahi khumusahu wali rasulihi. Bagi Allah Taala 1/5 dan rasulnya. Maknanya 1/5. Kita kata kalau 5 juta kita dapat nilai harta rampasan perang, boleh ambil 4 saja untuk dibagi kepada orang Islam. Yang 1/5 lagi adalah hak milik Allah dan Rasul. Dan hakikatnya hak milik Allah bukan Rasul nak oleh mah dia itu hak dia nak bagi, dia nak guna untuk dakwah. Tu faham tak? Dan Rasul pun bukan ada kepentingan sebenarnya. Tu kita nak kena faham, kita mana aci, bukan aci tak aci ni. Dan Rasul pun dia ambil kat dia untuk apa? Untuk perjuangan. Okey. Sebahagian lain mengatakan bahawa maksudnya adalah al-fai. Al-fai ni apa? Harta yang ambil dari orang-orang kafir tanpa adanya peperangan. Contohnya Rasulullah SAW hantar satu rombongan kumpulan pergi perang, kan? Depa tu tak melawan, tak ada berlaku pertembungan.
Mereka serah diri, maknanya dia rampas harta mereka, kan, dia rampas perkakas senjata mereka apa. Jadi harta rampasan yang ambil yang daripada orang kafir tanpa berlaku pertempuran, perbalahan, pembunuhan, harta tu diambil. Contohnya rampas parang ke, rampas senjata api ke apa ke daripada mereka, panah ke pedang ke, ambil yang tu yang dimaksudkan dengan al-anfal daripada perkataan al-fai. Al-fai. Okey. Kuda ke, unta ke, kan, kalau kita tak ambil, depa guna balik senjata tu, kita rampas, kan. Kalau kita tak ambil kuda tu, depa guna kuda tu untuk untuk lari ke apa, kan. Jadi kita rampas. Hamba sahaya ke, kan, maknanya kita ambil tadi untuk melumpuhkan kekuatan mereka lawan kita balik. Okey. Al-Imam Ibnu Jarir meriwayatkan daripada Ali bin Salih Al-Huyai, ia berkata, telah sampai kepadaku tentang firman Allah Azza wa Jalla, sa'alunaka 'anil anfal. Mereka menanya kamu tentang al-anfal, maksudnya as-saraya. Al-fai itu makna dia as-saraya. Saraya ni dia dalam Islam ni dia ada dua. Satu saraya, satu dipanggil ghazwah. Satu saraya, satu dipanggil ghazwah. Yang saraya ni mana? Saraya ni mana? Satu kumpulan pasukan perang yang dikirim oleh Nabi SAW untuk lawan musuh Islam dan dia tidak menyertainya. Nabi tak pergi. Yang ghazwah ni Nabi ada sekali. Senang. Cuma nak ingat kalimah tu lah. Kataan golek pala dah. Golek pala dah. Pelau medai. Jadi dia kata tu panggil saraya. Saraya ni maknanya peperangan yang tidak disertai oleh Nabi. Al-ghazwah lah, ghazwatu Badar, kan, ghazwatu Uhud, tu ghazwah. Yang tu dia panggil apa nama, peperangan yang disertai oleh Nabi. Nabi pi. Nabi masuk sekali. Ghazwatu Khandaq, kan. Yang diutus oleh Nabi SAW. Dari pernyataan di atas, maka makna al-anfal adalah satu bahagian yang diberikan oleh imam kepada sebagian pasukan saraya sebagai tambahan dari pemberian rasmi yang sama-sama diterima oleh pasukan. Okey, baik saya tahu. Ringkasnya, tak payah banyak-banyak. Ini jadi sebarut. Jadi sabut. Okey, ringkasnya al-anfal maksud daripada harta rampasan perang yang diambil daripada orang musuh Islam. Setelah Islam menewaskan mereka. Okey, habis saya tahu. Sudah kiralah ghanimah ke apa baik pilu. Al-anfal. Jadi orang tanya apa maksud al-anfal? Al-anfal ialah pada harta rampasan perang. Kalau. Okey, kena sebab turun ayat. Pasal apa ayat ni turun? Ayat ni kata ya sa'alunaka, orang tanya kamu tentang al-anfal. Siapa tanya? Pasal apa tanya? Kita nak kena tahu juga. Okey. Al-Imam Ahmad telah meriwayatkan sebuah hadis daripada Sa'ad bin Malik. Aku berkata, wahai Rasulullah, pada hari ini Allah Ta'ala telah menyelamatkanku dari orang-orang musyrik. Maka berikanlah pedang ini kepadaku. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Al-Imam An-Nasai, Al-Imam Tirmizi, dan juga telah disahihkan oleh Abu Daud. Mana hadis ini sahih, nah? Rasulullah, wahai Rasulullah, hari ini Allah Ta'ala telah menyelamatkan kita daripada orang musyrik. Allah Ta'ala telah menyelamatkan aku daripada orang musyrik dan aku telah merampas sepucuk pedang. Dia boleh ambil, dia boleh rampas. Ini cerita sebenarnya Syaikhul Babak cerita Al-Anfal ni berkaitan dengan peperangan Badar. Peperangan Badar, dan Badar ni ada dua. Yang ini Badar Al-Kubra. Satu tu Badar As-Sughra. Badar Sughra tu depa pi situ tapi tak jadi pertembungan. Yang jadi pertembungan, yang jadi lawannya Badar Al-Kubra. Kali yang kedua Badar Kubra tu lah. Yang orang Islam kita jumlah dia tak silap saya 313 orang kot lawan dengan orang kafir musyrik Mekah. Jumlah mereka lebih daripada 1000. Banyak noh. Banyak depa banyak, tapi Allah kata kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin katsiratin biiznillah. Golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak biiznillah, dengan izin Allah. Tu jangan tinggal. Biiznillah. Maknanya peperangan dalam Islam ni semuanya dengan bantuan Allah, bukan dengan kekuatan senjata.
Sebab apa Allah menangkan apa? Sebab iman mereka tidak berbelah bahagi. Tak macam kita. Kita duk kira nak siapa sih jaga ho kira nak clear. Jaga. Kira nak clear. Dia lalu dia kata bila ada pedang dia kata hai Rasulullah ni aku beli pedang ni bagilah pedang ni kat aku. Sesungguhnya pedang ni bukan kata Nabi SAW, sesungguhnya pedang ni bukan untukmu. Juga bukan untukku. Letakkannya. Bukan dia tak mau ke pedang tu, sebenarnya mungkin dia tak ada pedang. Mungkin dia tak ada pedang mungkin dia ada senjata. Kan? Dia kata macam mana dia ada tombak dia boleh menewaskan orang yang ada pedang. Kan? Mungkin dia adalah kan panah ke apa kan, ataupun kawan tu ralik-ralik boleh ke dia kan dengan izin Allah. Dia kata pedang duk di tangan aku dah, lah ni bagilah kat aku wahai Rasulullah, dia minta kan. Rasulullah kata tak, pedang tu bukan milikmu dan bukan milik aku. Lalu aku meletakkannya kembali, kemudian aku kembali. Aku berkata dalam hatiku, mungkin pedang ini akan diberikan kepada orang yang tidak mendapat cubaan seperti cubaan menimpa aku. Itu tengok baik sangkanya para sahabat. Dia tak buruk sangka. Dia kata, ya apa ni, dah lah boleh ke aku tu, nak bagi kat orang lain menaci. Kan? Patutnya bagi kat aku lah. Tak. Dia kata mungkin Rasulullah nak bagi kepada orang yang lebih layak. Kan? Lebih layak daripada aku. Ia berkata, tiba-tiba seorang memanggilku dari belakang. Dia pergi Sa'ad, tiba-tiba ada orang panggil dia. Kan? Hei Sa'ad, orang panggil dia. Lalu Sa'ad berkata, aku bertanya apakah Allah telah menurunkan sesuatu berkenaan dengan diriku? Maknanya adakah Allah Ta'ala telah turunkan wahyu kepada Nabi SAW yang berkaitan dengan isu aku, dengan kes aku tadi ni, nak pedang. Jam kata. Kan? Saya kena kata. Ia Rasulullah menjawab, tadi engkau telah meminta pedang ini kepadaku dan ia bukan milikku. Aku tak bolehlah bagi tak tahu Allah. Sebab Allah dah kata rampasan perang ni adalah lillah. Kata qulil anfalu lillah. Katakan bahawa harta rampasan perang ni milik Allah war rasul, milik Rasul. Sekarang ia telah diberikan kepadaku. Lah ni bila turun ayat tu, bila Allah Ta'ala turun ayat tu, barulah Nabi tahu kata bahawa Allah katakan bahawa al-anfal itu, harta rampasan itu adalah milik Allah dan milik Rasul. Milik Rasul ni sebab apa? Ikut suka dia nak bagi kat siapa pun. Okey. Maka aku berikan untukmu. Boleh juga lah kat dia. Boleh juga lah kat dia. Mana tu baru secara rasminya diberi. Ya seolah-olah macam mana kita ni tidak digalakkan minta sangat kat orang. Seolah-olah macam itulah Nabi SAW seolah-olah tidak menggalakkan kita minta sangat kat orang. Kerana kalau ada rezeki kita takkan ke mana. Biasanya rezeki tidak salah alamat kan. Bahkan dalam hadis yang menyokong penyataan ini Nabi kata al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Al-yadul ulya ay al-mu'ti wal yadis sufla ay as-sa'il. Mana orang tangan yang memberi itu lebih mulia daripada tangan yang menerima. Apa maksud tangan yang memberi? Mana tangan yang di atas, tangan yang di atas itu pada tangan yang memberi. Tangan yang di bawah tu as-sa'il yang meminta. Maknanya kita kalau boleh janganlah minta sangat ke orang. Tapi kalau orang bagi apa-apa kat kita, janganlah menolak. Takut apa? Dia berasa hati pula. Itulah. Janganlah orang kata apa, orang berbudi kita merasa. Orang berbudi kita berjasa. Asyik kita ya balas orang, kita tak rasa nak bagi ke orang jeng-gereng. Tadi maknanya orang berbudi kita berjasa. Jangan orang berbudi kita hanya merasa. Kita duk rasa tak pasal. Orang putih kita give and take. Betul orang ni? Give and take. Kan? Maknanya kita bagi ke orang dan kita kita bagi dan kita kita terima. Bagi ke orang sekali, kita terima, orang bagi, macam itulah. Kan? Okey. Ada lagi sebab turun yang lain, tapi lebih kurang macam itulah makna dia. Panjang riwayat dia. Cerita dia macam ni. Tak payah baca lah panjang sangat. Hadis ni sahih, diriwayatkan oleh dalam kitab Tuhfatul Ahwazi. Cerita dia panjang. Tuhfatul Ahwazi ni kitab syarahan Al-Imam Tirmizi. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah. Nombor dia 951 hadis sahih. Okey.
Cerita dia lagu ni, berlaku peperangan, apabila sudah berlaku peperangan, ada di kalangan para sahabat ni yang directly berperang betul-betul dengan musuh. Ada di kalangan sahabat ni yang mereka tak bertemu dengan musuh, tapi mereka mengawal keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga di kalangan para sahabat ni yang dia tak bertemu dengan musuh, dia tidak mengawal Nabi, tapi mereka mengawal hak milik tentera. Macam-macam lah. Macam kita di masjid lah. Di masjid macam tu juga, ada orang yang jadi imam, ada orang jaga bang, ada orang jaga sapu sampah, ada orang jaga bilik air. Masing-masing ada peranan lah, kan? Tapi masing-masing tadi ni dia dapat pahala mengikut niat dia lah. Kalau tu imam, dia jadi imam, dia duk bangga diri, aku tak kena buat apa, aku mari semayang balik. Boleh lah bang, kan? Boleh lah bang. Kalau elok lah. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Masing-masing kita lah, kan? Kalau kita tu tok sungguh kata tok siap, kita azan kadang-kadang tok imam tak ada, kita jadi imam, kita boleh. Cara kita pula tak ada masalah. Kita pula makmum. Kita makmum ya, tak ada apa, tak kita tok imam tak ada siap bedak bilal apa bedak, kan? Tapi mari tengok, tak ada orang, tapi orang tolak kita ada kelayakan lah, ada kemampuan lah, kita jadi okey. Boleh lah kat kita. Ada pun kita mari tolong sapu sampah ke kutik-tik jap, kita dapat bahagian kita. Kita dapat, bukan nanti orang kata apa ni tak. Benar maknanya Allah kata apa? Fastabiqul khairat, berlumba-lumba lah buat kebajikan. Berlumba-lumba lah buat kebajikan. Jangan kita tak ada perasaan cemburu terhadap kebajikan orang buat. Kan ada cemburu, cemburu terhadap atau orang tak boleh, tapi cemburu terhadap kebajikan orang buat itu dibolehkan. Yang Nabi SAW sebut adalah hasada illa fitnataini, tidak boleh berhasad lagi kecuali pada dua benda. Antaranya apa dia? Orang yang banyak buat kebajikan, kita kena ada cemburu ke dia supaya kita pun boleh buat kebajikan macam dia. Ada orang yang alim, kita pun rasa cemburu ke dia, kita pun teringin nak mengaji. Dia ni tahu dia kod ni semua, kita pun nak mengaji juga. Tu cemburu macam tu dibolehkan. Jadi masing-masing peranan ni bila dah kumpul harta semua, orang yang berperang tadi ni dia kata, kamilah yang paling layak dapat harta ni. Pasal kami letih ni, luka apa dah ni, ada putus jari, putus kaki, putus telinga apa dah ni, boleh kat kami yang harta ni. Ada yang kata lagu tu, kan? Ada pula yang duk iring Rasulullah, duk jaga kawan Nabi ni, dia kata kami yang paling layak dapat harta. Pasal apa? Pasal kami yang duk jaga Rasulullah, kalau tidak habislah Rasulullah ni. Kan? Kawan yang duk jaga harta tentera tadi ni kata, kamilah yang paling layak sebab kami yang jaga harta, kalau tidak habis senjata apa semua, orang pas nak kata apa? Tak boleh. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak kata apa, duk diam, sehinggalah turun ayat ni. Orang duk berkeli, duk bertanya tentang apa? Al-anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya, berbalah tentang masalah harta rampasan perang. Qul, kata kepada mereka, al-anfalu, harta rampasan perang itu sebenarnya lillah, milik Allah. Jadi kalau kita tengok ayat ini secara umumnya, bukan kata 1/5, asalnya semua harta itu adalah milik Allah. Hampa tak boleh buat ikut dan hampa. Lillah war rasul, dan rasul. Tengok berlaku satu peperangan, bila sudah perang Rasulullah SAW pun bagi kepada orang, peperangan Mekah, Fathu Mekah, kan? Rasulullah lepas pada habis perang adalah harta sikit, Rasulullah bagi ke kawan ni, bagi ke kawan ni, bagi ke kawan ni. Kemudian puak-puak Ansar ni Rasulullah tak bagi apa pun. Rasulullah tak bagi apa kat depa. Pakat duk menengok, tengok aku sekali nak boleh apa ni, boleh Kaabah apa. Nak boleh apa ni, Rasulullah nak bagi apa kat aku. Pakat duk menengok, tunggu. Lah kali Rasulullah tak bagi apa kat depa. Masa guna kita. Ini sudah asabiyah ni dia bagi kat geng ni, kan Rasulullah pun dia kalau orang Mekah Muhajir, dia bagi puak Muhajirin, kat orang Ansar dia tak bagi. Mulalah. Lalu seorang bangun, Rasulullah kata, adil ya Rasulullah, berlaku adil lah Rasulullah.
Berlaku adil lah Rasulullah. Cari ulama kan tu. Muka merah menyala lah Nabi kita. Siapa lagi yang lebih adil daripada aku? Tapi satu perkataan yang menyebabkan menangis habis pokok Ansar. Rasulullah kata, kamu tak maukah? Semua orang balik dengan harta dunia yang tak akan kekal. Tapi kamu akan balik dengan Rasulullah SAW. Mereka lain balik dengan harta, tapi kamu akan balik dengan Rasul. Asal dia pokok Ansar ni dah bimbang lah. Bila Rasulullah balik ke Mekah, mereka duk ingat kata Rasulullah dah tak balik ke Madinah. Sebab apa? Sebab Mekah itu tanah tumpah darah dia. Dan Rasulullah pun duduk pada duduk tanya ke Mekah selalu, sehingga turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama', kan? Kamu, Allah kata, kami duk nampak hang ni duk jelin-jelin ke langit. Pasal apa? Kan Allah Taala palingkan kiblat ke Palestin. Ni kan Nabi SAW duk teringat Mekah, Allah duk ingat ke Mekah, kan? Kalau duduk di Mekah tak apalah. Duduk di Mekah tak apa. Ni Kaabah, ni Palestin. Kan? Kalau Allah Ta'ala perintah suruh beradak ke Palestin, mari semayang belah ni. Bolehlah dua-dua. Nampak tak? Bolehlah dua-dua. Mari semayang belah ni. Semayang belah ni, duduk balik Yaman ni. Palestin duduk sini. Pasal apa mengadap Kaabah? Cermat elok ni Palestin. Maknanya bolehlah dua-dua. Tapi sekarang ni Rasulullah duduk di Madinah belah ni. Ni Mekah, ni Madinah, ni Palestin, Baitul Maqdis. Kan? Duduk di sini bagi punggung ke Kaabah, ke Mekah. Pelau. Jadi Rasulullah pun duduk. Taqallubaka wajhaka fis sama'. Nabi duduk jeli-jeli ke langit dah. Lalu Allah Taala perintah tengah semayang tu. Nabi tengah semayang duduk keli-keli nak kelingan. Lalu Allah kata apa? Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka oleh kerana itu, palinglah wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Siapa bisa pergi Mekah, pergi Madinah, kan? Ada Masjid Qiblatain dia panggil Cik Mat, kan? Pasal apa Masjid Qiblatain raya? Sebab Nabi tengah semayang, Allah Taala suruh beradab ke Mekah. Jadi Nabi pun tengah semayang tu kena menyengit kan? 180 darjah kena musim menyengit. Dia kalau pi di masjid tu dia tulis belah ni pada kiblat, belah ni pada kiblat, ada dua. Dia ada tulis Melayu pada. Tulis Melayu pada. Bayang apa? Allah Alam kata ada riwayat kata semayang Zuhur, ada riwayat kata semayang Asar. Wallahu alam. Saya tak bagi utusan Qiblatain. Masjid Qiblatain. Okey. Jadi depa duk berkeli tu, depa komplain Nabi SAW. Lalu Nabi kata ke depa, senangnya ubat dah. Kata, hampa mau hak mana? Hampa nak harta kan anak aku? Tagayyak habis tagayyak habislah, tak ada nilai nak banding dengan harta. Kita kalau boleh nak Rasulullah tu hidup, bagi mati apalah Rasulullah tu, bolehlah berjumpa ni, bolehlah kita tanya masalah. Orang duk keli banyaklah ni kan, duk buat bid'ah, duk buat sunnah. Kawan ni kata dia sunnah, kawan ni dia kata sunnah, padahal bila kita tengok tak, bukan sunnah pun apa yang dia buat, bid'ah mana tu, bercanggah Nabi kan. Kita nak tanya sikit, ni hak orang duk buat ni sunnah ke bid'ah? Hak aku duk buat ni sunnah ke bid'ah, hai Rasulullah, kan? Tapi lah ni sebenarnya boleh tanya. Nak tanya apa dah? Cik tengok cek dalam Quran ada, dalam hadis. Kalau nak hadis pun hadis yang sahih lah, janganlah hadis yang palsu ataupun hadis yang la aslalahu, tidak ada asal. Sebab tu punca orang banyak buat bid'ah ni tak mau mengaji hadis. Tak mau mengaji hadis. Dengar orang kata hadis, dia pun hadis. Padahal banyak riwayat yang batil yang datang daripada mana orang tak tahu. La aslalahu. Sebab tu kita bila kita nak cakap tentang agama, pastikan yang kita cakap tu ada sumber yang sahih. Ada sumber yang sahih. Kalau tidak, kita jadilah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdosa ke atas aku, silalah ambil tempatnya di dalam neraka. Kita nak ajak orang buat baik, tapi kita guna benda yang palsu, yang tak betul. Kita dusta, kita berdusta atas Nabi pula. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, laisa kadhibu alayya ka kadhibu ala ahadikum. Bukanlah mendusta ke atas aku seperti mendusta ke atas di antara kamu. Kita bohong sama-sama, kita tak semacam dengan kita mohon Rasul. Bila kita mohon Rasul, kita mohon dalam agama. Kita duk mohon kawan-kawan kita, mohon apa?
Dunia. Katanya ikan beli mana? Aku pergi mengai, padahal dia beli di Besri. Tak ada masalah dengan bohong buat dunia ya. Tu pun berdosa. Tambah ni musuh bohong Nabi dalam urusan agama. Dalam urusan agama tak boleh. Tak boleh. Jaga elok. Betul Allah kata apa sini? Lain kali balik pada cerita tadi ni, turun ayat ni, maka Rasulullah SAW pun hukumlah pemberian harta dalam peperangan Badar tadi ni mengikut dia. Jadi para sahabat pun redalah di atas pembahagian yang dibuat oleh Nabi SAW. Ada kalangan sahabat-sahabat yang tak dapat, tapi mereka tetap berbangga. Kenapa? Mereka rapat dengan Nabi SAW. Lebih bagus daripada mereka rapat dengan harta benda. Lebih bagus lagi. Adakah timbul soalan, adakah sahabat-sahabat ni tamak kepada harta dunia pakai duk berebut? Dah. Bukan maksudnya depa tu tertanya-tanya, hak siapa ni? Jadi nisbah pada depa, hak aku lah sebab aku yang perang. Hampa duduk saja ya. Hampa duduk saja ya. Akulah yang paling layak kan. Macam kita Cik Mat mari di masjid kan. Masjid ada orang mari benar. Tok Imam lah paling layak. Tok Imam kata, Tok Imam lah paling layak. Pasal apa? Kalau dia tak ada, tak boleh semayang. Kemas Tok Imam tu. Kena bagi ke Tok Imam lah benar tu. Cik Mat kata, bagi Tok Bilal Kalau Tok Bilal tak panggil, orang tak mari. Tok Bilal berkemas juga kan. Sungguh lah. Panggil, riuh. Tok Imam dekat baca dalam masjid ni ya. Kan? Tok Siak kata, cermat sikit. Kalau aku tak cuci, tak buka pintu apa semua, nak masuk ke mana? Pekat berkeli sama-sama. Macam tu lah para sahabat lah kali Nabi SAW pun bagi. Rasulullah bagi. Dan Rasulullah bagi tadi ni sebenarnya kita kena faham elok. Bila Rasulullah bagi, kita ingat ayat Allah kata apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi apa yang Rasulullah bagi itu adalah ilham, wahyu daripada Allah. Jadi nak petikai apa lagi? Sebenarnya orang yang pertikaikan pembahagian Nabi itu adalah orang yang hatinya apa dah? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam diri mereka tu, dalam hati mereka tu sudah ada penyakit. Allah tambah lagi penyakit apa? Ketamakan. Tamak kepada harta, dan tamak kepada harta ni macam Allah kata alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kemudian Allah kata apa? Lepas pada itu semua Allah kata fattaqullah. Oleh kerana itu takutlah kamu kepada Allah, takwalah kepada Allah. Apa maksud takwa kepada Allah? Takwa kepada Allah is very simple. Apa dia? Buat benda yang Allah suruh, jauhi benda yang Allah larang. Takwa tu bukan jalan tunduk. Takwa tu bukan jalan tunduk. Takwa tu bukan pakai serban besar dah. Takwa tu bukan pakai jubah sampai meleret dah. Takwa tu dah. Nabi kata apa? At-taqwa ha huna. At-taqwa ha huna. At-taqwa ha huna. Yaqulu thalatha marrat wa asyarat ila sadrihi. Dia kata 3 kali dia ulang dan dia tunjuk ke dalam dada dia. Nah, apa dia? Hati dia. Takwa itu disuni, tersembunyi. Kalau kita pakai serban besar pun, kalau niat kita tak betul, mai arai, lau mai dai. Mai dai dekat oi. Kan? Ilek nak letak gerema-gerema. Tak ada apa. Astaghfirullahalazim. Betul ni, innamal a'malu binniyat. Wa aslihu dzata bainikum. Perbetulkan hubungan sesama kamu, jangan duk kelahi. Duk kira nak berebut harta. Tak boleh tengok apa benda. Tengok murtabak sebiji pun pakai nak berebut. Padan depa apa bagi murtabak sebiji, orang mari masjid 10 orang. Boleh bagi tak? Boleh. Allah kata aula laka fa aula thumma aula laka fa aula. Utamakan yang lebih utama, kemudian utamakan yang lebih utama. Kita tengok sini ustaz tu dia tu tak bagi, tak apa kat dia. Beras berguni-guni rumah dia. Tak salah bagi kat dia. Bila mari harta benda apa kat, tak iman je nak nampak lah. Ni kan? Dia nak geduh apa? Jala apa dah, ikan puyuh ada rumah dia. Tak geduh apa dah. Minyak pun duk pimik kat dia. Tak suruh bagi apa lah kat dia, senang. Kan? Tapi kalau rasa kesian dia bagilah sikit. Jangan tak bagi langsung kan. Makan puluh sekaya tu teringat kat dia tu.
Kita tengok siapa dia di kalangan kita ni yang lebih, ataupun kalau kita nak bagi orang kita apa rasa kebajikan yang orang baik tu yang buat tu merata, kan? Kita cincanglah 10 benda boleh buat. Benda boleh buat pakat rasa seorang sikit keberkatan. Mungkin orang yang bagi itu betul-betul ikhlas, rezeki itu berkat. Kita makan sikit pun mencukupi, bukan nanti banyak makan ni. Salihin, no, makan ni bukan nanti banyak kan, sikit pun mencukupi. Kalau makan banyak pun tak cukup. Pasal apa? Pagi makan, sekali tengah hari makan, sekali petang makan, balik kelas pun makan pula, sambil tidur pun nyak. Betul tak? Salman, betul tak? Allahu Akbar. Okey, ni ambil elok ni hak yang Allah cerita ni. Anfal itu milik Allah. Kemudian lepas pada tu, tepat tu yang paling penting yang kena mengenal kita, fattaqullah, bertakwalah. Bahkan Nabi SAW kata apa? Ittaqullah haitsuma kunta wa atbi'il sayyi'atul hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khalqil hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana kamu berada. Di mana kamu berada, bukan kata di masjid saja. Di mana saja kamu berada. Kita dengar berita gembira di Qatar, sungguh tak apalah, Piala Dunia tu Piala Dunia lah kan. Kita dengar berita gembira lah, cerminan yang dibuat oleh penduduk Qatar, sehingga orang kafir pun puji penduduk Qatar. Depa jamu free lah. Depa tak tengok pun pula. Ji, dengan depa duduk kat luar tu depa tunggu. Ada bancuh teh, ada bancuh kopi, ada biskut, ada kek, ada coklat, ada belon lah, ada macam-macam, ada tulis peace lah, macam tulis perdamaian apa macam kan. Depa orang putih keluar apa semua dengan macam-macam lah perangai orang putih ni, dengan tak tutup aurat, dengan doa, tapi depa cool ya. Depa bagi kono, bagi kono, bagi kono. Dakwah depa macam tu ya. Tak silap saya, Imam Hasan al-Banna kata lisanul hal afsah min lisanul baqal. Pengasas kepada jemaah ikhwan muslimin di Mesir, dia kata lisanul hal afsah min lisanul maqal. Akhlak yang ditunjukkan oleh seseorang itu lebih baik daripada kepetahan seseorang bercakap. Kita tak kena bercakap dah. Dakwah ni tak kena bercakap dah. Kita tunjuk akhlak yang baik. Bahkan Nabi SAW kata, ahsanukum dinan ahsanukum khuluqan. Sebaik-baik kamu di sebuah pada agama ialah sebaik-baik kamu yang ada akhlak. Orang yang akhlak baik itu adalah orang yang agamanya bagus. Kalau orang tu dia pandai tak mana apa, bijak tak mana, boleh bercakap tak mana, tapi tak ada akhlak, tak ada mana. Pasal apa? Sebab pengutusan Rasul adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innamal bu'isu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu Allah kata fattaqullah. Kemudian Allah kata aslihu dzata bainikum, perbaikilah hubungan sesama kamu. Allah berkata kepada orang Yahudi, Uribat alaikumuz zillatu wal maskanatu aina ma siqfu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Wa ati'u Allah wa rasulah. Yang ketiga, yang pertama taqullah, yang kedua perbaiki hubungan sesama kita. Yang kita duk mari jemaah ni nak baik hubungan sama kita, lebih tu kita kena rapat. So, kalau orang tu dia tak mau rapat, so maknanya something will be wrong. Maybe something wrong. Ada benar yang tak betul. Siapa tak mau rapat? Aku saudara hang, rapatlah. Bila kita suruh rapat, dia lari. Rapat dia lari. Lama-lama tanpa dinin tak boleh lari ya. Tak boleh. Nabi kata man syadza fin nar. Dalam hadis yang sahih Nabi kata wa man syadza fin nar. Siapa yang mendiri, yang lari, dia lari ke neraka. Nauzubillah. Lari kepada neraka. Wa ati Allah wa rasul, yang tiganya taatlah kepada Allah dan Rasul. In kuntum mu'minin. Kunci dia pada apa nak patah balik jemaah? Kalau kamu orang beriman, hendaklah taat kepada Allah dan Rasul. Kalau kamu beriman, hendaklah jaga hubungan sesama kamu. Kalau kamu taat kepada Allah dan Rasul, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Iya.